isu membekalkan air bersih di Sabah ini. Dan untuk mengulas lanjut saya nak bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli, pakar kejuruteraan kimia dan kelestarian Universiti Malaysia Sabah UMS. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Terima kasih, Hakim. Prof, kalau macam mana kita nak faham sebenarnya masalah infrastruktur ataupun air di negeri Sabah ini? Mengapa masih lagi sukar untuk penduduk di negeri Sabah mendapatkan bekalan air bersih? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya isu bekalan air di Sabah, pertama sekali kita kena bahagikan kepada dua. Satu dipanggil urban dan satu lagi adalah di kawasan rural. Itu pertama. Tapi secara keseluruhannya dari sistem pengurusan air itu sendiri boleh dibahagikan kepada 4 segmen. Pertama sekali kalau kita tengok adalah kawasan tadahan atau ini adalah penting. Ya. Kedua sekali adalah kita sepatutnya perlu ada takungan yang mencukupi. Ya. Selepas daripada takungan dan kita perlukan logi. Dan yang terakhir sekali adalah sistem agihan atau distribution system. Yang mana agihan ini terbahagi kepada dua. Satu dikatakan sebagai transmission jarak jauh dan satu lagi untuk distribution di kawasan-kawasan tertentu. Dan keempat-empat ini amat penting untuk dipastikan bergerak sama untuk memastikan bahawa air dapat sampai kepada pengguna. Khususnya kawasan-kawasan yang di bandar dan juga di luar bandar. Prof, kalau di kawasan bandar itu adakah masalahnya juga sama dengan masalah di kawasan pedalaman, masalah perpaipan ataupun tidak mempunyai takungan air yang mencukupi? Berbalik kepada antara kawasan rural dan kawasan ataupun kawasan luar bandar dengan kawasan bandar ini, kalau kita lihat di kawasan bandar ini sebenarnya isu utama dia adalah pertama sekali adalah non-revenue water ataupun kehilangan air. Ini adalah lebih berpunca daripada sistem agihan yang sudah lama. Di Sabah saya ingatkan kebanyakannya melebihi daripada 20 tahun dan jenis-jenis pipe dia kebanyakan pula terdiri daripada asbestos dan ada sebahagiannya besi dan sebahagian lagi adalah HDPE. Dan kalau dilihat pula di kawasan bandar, bekalan itu sendiri sebenarnya berkala kerana bekalan dia berasal daripada empangan dan empangan ataupun saluran air yang diperlukan khususnya dalam masa hujan dan masa kemarau, ini yang menjadikan masalah kepada bekalan di bandar-bandar. Manakala di kawasan luar bandar pula, masalah dia adalah lokasi dan geografi yang terlalu jauh. Dan ini menyukarkan dari segi untuk mengepam atau menghantar air-air itu dalam jarak yang jauh dan memerlukan kos yang tinggi kerana tekanan-tekanan atau pumping yang diperlukan amat tinggi untuk sampai ke kawasan-kawasan tersebut. Jadi dua perkara berbeza dan perlu mempunyai dua penyelesaian yang berbeza. Prof, bagaimana pendekatan ataupun penyelesaian ini boleh diambil sebab melihat kepada jawapan yang Prof berikan masalah tersebut seperti melibatkan kos yang tinggi. Mungkin ada pendekatan ataupun kaedah lain yang boleh digunakan, contohnya mungkin mengepam air dari tanah untuk disalurkan kepada seluruh penduduk di negeri Sabah. Ya, kalau kita lihat, kita berbalik kepada kebanyakan yang tidak mendapat bekalan air ini adalah kawasan-kawasan luar bandar atau terpinggir. Dan ini juga masalah. Walaupun kadang-kala bekalan pipe itu sampai tetapi tidak mempunyai air. Misalnya baru-baru lepas saya ke Pitas dan saya dapati di sekolah dan sebagainya, kita buat lawatan dan kita dapati bahawa pipe dia ada tetapi bekalan air tidak sampai. Dan semua ini adalah berpunca daripada sistem agihan. Jadi salah satu penyelesaian yang mungkin kita boleh fikirkan adalah selain daripada membangun loji-loji kecil atau loji-loji sederhana kecil di tempat-tempat atau kawasan-kawasan terpencil secara isolated atau secara dia tidak berpusat, maksudnya secara isolated artinya terpencil yang mana boleh membekalkan beberapa buah kampung. Dan loji-loji ini sebenarnya sudah sedia ada dan boleh dilakukan dengan mudah dan syarat utama dia perlulah loji-loji terutama yang di luar bandar perlu mempunyai mudah untuk dioperasikan dan tidak memerlukan orang dikatakan teknikal yang tinggi kerana masalah dia adalah operasi dan ini juga adalah salah satu isu jika kita melakukan satu benda ataupun pembekalan air di luar-luar bandar yang mana kepakaran dia tidak ada. Tapi untuk di luar-luar bandar sebenarnya bekalan air di Sabah dan di Malaysia sebenarnya kita ada banyak bekalan air. Cumanya kita tidak dapat membekalkan bekalan air yang bersih.
Ya, itu isu utama dia. Ya. Prof, kita ada masa kurang daripada 30 saat, Prof. Kalau Prof boleh ringkaskan, berapa sebenarnya kos yang diperlukan secara umumnya, yang mungkin Prof ada melakukan kajian untuk membekalkan air di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini? Ringkasnya, Prof. Ya, secara ringkas, kalau kita membina loji, katalah loji dalam kapasiti dalam 20 ke 50 kubik meter sehari yang mana cukup menampung untuk 50 buah rumah, atau 20 ke 50 buah rumah, kosnya hanyalah sekitar dalam 300 ke 400 ribu dan itu sudah cukup. Itu tidak termasuk dengan distribution system, hanya loji itu sendiri. Tapi sekurang-kurangnya bila ada loji, maka agihan itu adalah lebih mudah kerana dia boleh menggunakan pipe-pipe HDPE dan jauh lebih murah. Dan saya rasa kos agihan itu tidak menjadi isu khususnya di luar-luar bandar. Terima kasih Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sabratli membantu kami untuk memahami masalah untuk membekalkan air bersih di negeri Sabah, bukan saja di kawasan bandar tapi di kawasan luar bandar. Terima kasih atas penjelasan yang dikongsikan itu tadi.